Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So kita akan kembali ke perlawanan saingan Liga Super. At first aku ingat perlawanan menentang Kuching ni untuk Piala Malaysia tau. Sikit lah aku salah buat title apa semua. Inilah masalahnya ni, bila cuti terlampau jauh, perlawanan bola sepak Liga Super sebulan sekali. Lebih kurang macam tu lah. So ini adalah perlawanan video untuk perlawanan head to head mengenai pertemuan di antara Sabah FC dan juga Kuching City guys, dan ini adalah merupakan perlawanan away untuk Sabah FC yang akan berlangsung pada 4 Disember jam 7.30 petang ataupun malam, terpulanglah macam mana kamu tengok untuk timing tu . So di video ni macam biasa aku tidak akan sentuh secara mendalam dulu mengenai persiapan Sabah FC, pandangan aku mengenai Kuching, tapi kita akan melihat mengenai apa yang telah dilalui oleh kedua-dua pasukan previous match between each other dan 4 perlawanan sebelum menuju ke perlawanan menentang Sabah dan juga Kuching. Ialah 4 perlawanan terakhir mereka, dan seterusnya kita akan tengoklah standing untuk kedua-dua pasukan. Jadi aku mulakan dulu sejarah pertemuan di antara Kuching Sabah dan juga Kuching City ni guys, di mana Kuching City adalah merupakan satu tim yang baru sejak beraksi di dalam saingan Liga Super ni. A bit struggle pada mulanya, tapi selepas tu adalah merupakan antara tim yang diberi perhatian lah di persaingan Liga Super ni, di mana kalau kita tengok 4 perlawanan terakhir Sabah FC tahun 2022 tiada, so tahun 2023 hingga tahun 2024 kita mendominasi perlawanan ni secara keseluruhan lah. Tapi kalau kita tengok rekod perlawanan piala pula, macam kalau aku nisab kita pernah dikalahkan oleh Kuching City lah, lebih kurang macam tu. Tapi walaupun kita marah untuk ke round seterusnya lah dari segi agregat. Jadi bila kita tengok prestasi Sabah ketika menentang Kuching ni guys, kamu akan perhatikan di situ Sabah tidak ada masalah untuk menjaringkan gol pada perlawanan ni, tapi apa yang kita perlu ambil tahu di sini adalah kemampuan Kuching untuk membolosi gawang Sabah FC ternyata mampu mereka lakukan. Even gol-gol yang mereka lakukan pun agak mengejutkan kita lah, di mana mereka pun berjaya kalau tidak mendahului, at least menyamakan kedudukan pada perlawanan tersebut. So ini adalah merupakan satu benda yang kita tidak boleh pandang rendah untuk Kuching. Dan untuk perlawanan Sabah FC, 5 perlawanan terakhir guys, seperti mana kita tahu, it's a back-to-back win untuk Sabah FC, baik di saingan Piala Malaysia sekalipun. Tapi yang jujur kamu tengok ni adalah untuk saingan Liga Super lah, di mana kita telah menjaringkan jumlah gol yang cukup memberangsangkan di 4 perlawanan terakhir ni. Tidak ada satu gol pun di bawah 3. Tapi apa yang aku tengok di sini adalah kita masih juga dibolosi oleh pihak lawan. So apa yang aku tengok di sini sebenarnya adalah 4 perlawanan terakhir ni adalah merupakan 4 tim yang berada kalau bukan di bottom mid table. Tapi again, kita tidak mempunyai masalah untuk memenangi perlawanan tersebut. Sepatutnya memang itu yang perlu kita lakukan as a tim yang berada di kelompok top 3. Tapi apa yang merisaukan aku di sini adalah kita mampu juga dibolosi oleh pihak lawan sekiranya ada kesilapan yang dilakukan. Kemungkinan besar ianya boleh menjadi padah lah pada perlawanan tersebut. Dan seterusnya guys adalah untuk Kuching City. Sepatutnya perlawanan menentang Seri Pahang tu, aku nampak mereka boleh memenangi perlawanan tersebut lah, kerana sebelum perlawanan tu ditangguhkan mereka telah mendahului Pahang 1-0. Dan selepas itu untuk perlawanan yang sebelum Pahang pula, kita tengok mereka berjaya menundukkan KL City, seri dengan Negeri Sembilan, dan kekalahan ke atas JDT sebanyak 2-1 ni adalah merupakan satu benda yang perlu kita perhatikan untuk kemampuan mereka bagi mengekang tim yang mempunyai selevel JDT lah, lebih kurang itu. So maksudnya di sini kemampuan mereka untuk mengekang kemarahan pasukan yang berada di top 3 kita tidak boleh nafikan. Jadi hasil daripada keputusan yang telah dilalui oleh kedua pasukan, kita dapat melihat di sini Sabah masih mengekalkan kedudukan di tangga ketiga dan Kuching berada di kelompok top 5 sekarang guys. Very good achievement untuk Kuching. Perbezaan gol dan juga bolos telah dilakukan memang cukup berbeza untuk kedua pasukan lah, di mana Sabah telah meledak sebanyak 30 gol hasil daripada 4 perlawanan terakhir tersebut, manakala Kuching hanya mampu membuat 18 gol. Seterusnya bagi bolos, marginnya tidak cukup ketara di situ. Perbezaannya 2 gol saja, di mana Sabah 20, Kuching sebanyak 18 bolos. So di sinilah yang aku
katakan sebentar tadi, Kuching ni adalah merupakan satu tim yang boleh dibolosi, tapi kita tidak boleh nafikan kemampuan mereka untuk menjaringkan gol pada tiap-tiap perlawanan yang mereka lalui. Kerana kalau aku tengok di sini, beberapa perlawanan terakhir untuk Kuching ni, okay, walaupun mereka, again, mereka tidak setakat ni belum lagi dapat memiliki apa yang kita miliki lah, maksud aku dari jumlah jaringan, tapi walaupun perlawanan yang mereka lalui tersebut bukan mendapat apa yang mereka inginkan, contoh seperti mana mereka seri dengan Kuching, mereka seri dengan Kedah 1 gol sama, lepas tu kalah dengan JDT 2-1, seri dengan Negeri Sembilan 1-1, tapi again kemampuan mereka untuk menjaringkan gol tetap wujud. So itu adalah merupakan antara threat yang aku perhatikan untuk Kuching City ni. Lebih-lebih lagi mereka yang tim yang perform lah out of nowhere, tiba-tiba mampu untuk melakukan beberapa kejutan di sepanjang perlawanan saingan mereka di Liga Super, dan of course especially untuk pertandingan Piala Malaysia lah. So macam aku cakap tadi, ini lebih kepada head to head saja, tapi oleh sebab aku ada menyentuh sedikit pandangan aku mengenai Kuching City dan juga Sabah FC ni lah. Jadi aku menganggarkan perlawanan ni akan menjadi satu perlawanan yang cukup sengit untuk Sabah FC. Aku menjagakan Sabah FC tidak akan mampu melakukan sebanyak jumlah gol seperti mana kita miliki sebelum ni. Ini pun pernah aku katakan pada video sebelum ni, tapi seringkali tu aku salah juga. Tetap juga Sabah akan menjaring lebih daripada 3 gol. So aku menganggarkan, paling penting ini adalah merupakan menjadi perlawanan yang cukup hebat, perlu diberi perhatian untuk penyokong-penyokong bola sepak tempatan kita, dikarenakan lagi ini merupakan perlawanan home untuk Kuching. So aku menganggarkan 2-1 lah, 2 untuk Sabah dan 1 untuk Kuching City. Jadi macam mana pula pandangan kamu mengenai perlawanan ni guys? Dan aku mau dengar pendapat kamu pula mengenai lain sikit lah, prestasi Kuching City lately ni, baik di saingan Liga Super, baik di saingan Piala Malaysia ataupun Piala FA, mana-mana lah. Letakkan pendapat kamu di ruang komentar di bawah. Bertemu lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.